Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahinda binti Mahzi. Nombor matrik A176146. Pelajar tahun akhir Pusat Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan mengenai kajian latihan ilmiah saya yang bertajuk Kepribadian dan Konflik antara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diilustrasikan The Sword of Medina di bawah penyeliaan Dr. Zulkarnain Muhammad. Abstract. Menurut penulis Sherry Jones dalam novelnya The Sword of Medina, kepribadian dan hubungan antara Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah tidak baik dan penuh hasad, serta sering berlaku pertelingkahan antara mereka. Menurut sumber sahih Islam, gambaran negatif tentang kepribadian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tersebut adalah salah. Ia tidak menunjukkan satu penilaian yang mendalam. Justru, makalah ini berusaha merungkai salah tanggapan yang disandarkan kepada hubungan antara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hanya berpegang kepada imajinasi novelis The Sword of Medina tersebut. Fokus kajian ini adalah kepada gambaran salah tentang kepribadian dua insan mulia tersebut dan penilaiannya kembali dengan merujuk kepada sumber sahih Islam. Kajian ini menggunakan kronologi sejarah Islam yang muktabar berasaskan sumber yang muktabar sebagai satu kerangka atau teori penjelasan historical contemporary. Oleh itu, metod yang digunakan dalam menghasilkan kajian ini ialah metod kualitatif yang dibahagikan kepada 3, iaitu reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan kaedah penganalisisan data. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa novel tersebut tersasar daripada menyentuh kepribadian sebenar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu serta memberikan gambaran salah tentang perwatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, Sayyidatina Fatimah Al-Zahra radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha dan lain-lain yang diletakkan pada beberapa pentas konflik yang tidak diamati secara kritikal. Pengenalan. Pengkaji memilih tajuk kajian ini disebabkan sinopsis dan ulasan mengenai novel The Sword of Medina ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati. Berikutan, terdapat banyak fakta yang kurang tepat telah digunakan. Hal ini mendorong pengkaji untuk menilai semula kedudukan fakta-fakta sejarah Islam yang disentuh oleh penulis novel tersebut. Penulis juga menggambarkan tentang keburukan kepribadian insan-insan yang mulia dan terlalu banyak berlaku penyelewengan, salah guna harta negara, diskriminasi, penguasaan keluarga dan penindasan. Bertitik tolak daripada persoalan-persoalan seperti inilah, satu kajian berbentuk penilaian semula atau analisis dirasakan terlalu perlu. Ini kerana kita sendiri kadang-kadang terasa keliru dengan bahan-bahan yang disajikan. Lebih-lebih lagi apabila penulis sendiri terdiri daripada orang bukan Islam. Dan tidak disangka lagi banyak mana pengetahuan penulis mengenai sejarah kita umat Islam. Maka, salah satu usaha untuk menjernihkan kembali fenomena sejarah masyarakat dan institusi Islam di peringkat Khulafa' Ar-Rasyidin khususnya, terdapat banyak hadis Nabi SAW yang menyentuh secara nyata kedudukan biografi, latar diri dan keistimewaan individu-individu yang terbabit dengan gambaran kontroversi dalam kajian ini. Metodologi kajian ini ialah menggunakan kaedah kualitatif yang terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan.
Fokus utama metodologi kajian ini adalah berdasarkan analisis kandungan dan kajian secara persejarahan. Kedua, kaedah pengumpulan data, iaitu mengumpul data-data yang diperolehi daripada sumber primer dan sekunder di dalam bahasa Melayu, bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Pengkaji menggunakan rujukan buku seperti Maqalat al-Islamiyin wa Ikhtilaf al-Musallin, Al-Tarikh al-Islami dan Sirah Nabawiyah. Yang ketiga, kaedah penganalisan data, iaitu data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan memberi fokus kepada perkara yang hendak ditekankan dalam kajian, iaitu analisis salah tanggapan, kepribadian dan konflik antara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dapatan dan perbincangan kajian ini ialah: yang pertama, kepribadian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merujuk kepada sumber sahih Islam. Seperti kita sedia maklum, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha merupakan isteri bongsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan puteri tercinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau juga digelar Ummul Mukminin. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau merupakan Khulafa Ar-Rasyidin yang keempat, dan beliau juga merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas mengahwini puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Fatimah Az-Zahra. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Penulis menggambarkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita yang memiliki sifat-sifat mazmumah seperti cemburu, suka berdendam, iri hati, tamakkan kuasa, pentingkan diri sendiri, penuh hasad, tidak ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Selain itu, Ummul Mukminin juga disifatkan sebagai seorang wanita yang tidak rasional, kuat marah, kebudak-budakan serta sentiasa berfikiran negatif dalam beberapa peristiwa yang diilustrasikan dalam The Sword of Medina. Namun, merujuk sumber sahih Islam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha merupakan isteri yang paling utama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Beliau juga dikenali sebagai wanita yang mempunyai keilmuan yang tinggi dalam bidang fiqh, faraid, tafsir dan hadis. Beliau juga menjadi tempat rujukan para sahabat Rasulullah SAW, dan beliau juga turut mempelajari adab maupun akhlak serta ilmu lain secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat didikan secara terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga merupakan pembantu Rasulullah SAW dalam menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala dan dakwah Islam. Tambahan pula, jasa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada umat terlalu banyak. Antaranya banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan, kehalusan budi pekerti, akhlak mulia, tutur katanya yang penuh kesopanan ketika berdepan dengan suami tercinta membuatkan Sayyidatina Aisyah lebih dicintai berbanding yang lain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Penulis mengilustrasikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai seorang lelaki yang mendambakan wang dan kuasa. Walaupun pada hakikatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak mempedulikan perkara remeh tersebut, namun sungguh menyakitkan apabila melihat beliau digambarkan dalam rupa musuh dan disifatkan sebagai pembuli dalam beberapa peristiwa yang diilustrasikan dalam The Sword of Medina. Merujuk kepada sumber sahih Islam, beliau mempunyai hubungan kekeluargaan yang rapat dengan Rasulullah SAW. Sejak kecil, beliau tinggal bersama Rasulullah dan dididik oleh baginda SAW. Beliau juga banyak mewarisi kepribadian dan akhlak Rasulullah SAW dan sangat mencintai dan menyayangi Rasulullah SAW. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga seorang yang terbuka, adil, bijaksana, berfikiran luas, sentiasa berusaha mencari ilmu, berani menegakkan kebenaran dan taat mengerjakan suruhan Allah SWT serta sanggup berkorban kerana Allah SWT. Kedua, konflik yang berlaku antara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para sahabat. Antara konflik yang berlaku ialah: yang pertama, hubungan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidatina Fatimah
binti Rasulullah SAW sememangnya tidak baik kerana hubungan di antara anak tiri dengan ibu tiri. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha merupakan ibu tiri kepada Fatimah al-Zahra radhiyallahu anha. Penulis juga meletakkan beberapa situasi yang menunjukkan sikap ketidakpuasan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha terhadap Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Kedua, para sahabat sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya berasa tidak puas hati terhadap pelantikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Namun, penulis tidak menyebut nama para sahabat yang melahirkan rasa tidak puas hati kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tetapi hanya menggunakan kata ganti nama mereka. Yang ketiga, Ummu al-Mu'minin radhiyallahu anha berusaha menentang Khalifah Ali radhiyallahu anhu kerana mahu memberi jalan kepada anak saudaranya Abdullah bin al-Zubair menjadi khalifah. Penulis juga turut menyifatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha terus mendendami dan marahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bermula sejak perhimpunan di Saqifah Bani Saidah hingga Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah. Yang terakhir, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah lama berdendam dengan Sayyidina Ali sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup lagi. Dendam lama Ummu al-Mu'minin iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu iaitu merujuk kepada peristiwa Al-If, fitnah yang melanda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kesimpulan, novel ini jelas dipenuhi rekaan dan putarbelit sejarah. Segala andaian dan gambaran penulis adalah tidak benar. Malahan sifat dan kepribadian dua insan yang mulia di sisi Rasulullah SAW perlu dimuliakan dan dijadikan panduan dalam menjalani kehidupan. Sememangnya sebagai satu faktor sejarah, pergeseran kecil berlaku di antara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam beberapa peristiwa yang menimpa mereka. Banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada konflik-konflik tersebut. Ianya sangat berkait rapat dengan apa yang berlaku di zaman kita sekarang. Apatah lagi pada zaman kita berkembangnya teknologi dan ianya boleh dimanipulasi sesuka hati oleh sesiapa pun. Al-Qadi Iyad menyatakan bahawa di dalam kisah ini banyak faedah dan pengajaran yang boleh kita ambil. Antaranya ialah, kita hendaklah berhukum dengan yang zahir, sentiasa bersangka baik dengan orang mukmin, khususnya mereka yang terkenal dengan kebaikan dan beramal soleh. Begitu juga, jangan mempedulikan pembohongan yang secara terang-terangan dibuat dan tidak terbukti kesahihannya, agar hubungan kita sesama saudara Islam sentiasa terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Sekian.